إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. أقول بالله التوفيق. Kita sambung bacaan kita buku Jalan Golongan yang Selamat ataupun Manhaj Al-Firqah An-Najiyah, muka surat di sini 49, kalau di buku sana mungkin 56. Jauh ya? Jauh, tapi sama isi dia insya-Allah. Tingkatan keempat pandangan ulama terhadap tauhid, sikap para ulama terhadap tauhid yang terbagi kepada empat jenis ulama. Yang keempat, mereka adalah golongan ulama dan para syekh yang menentang dakwah kepada tauhid. Dia tak terima. Di antara tak terima, mana boleh tauhid terbagi kepada tiga bahagian, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dia tak terima. Dan menentang berdoa semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dia pun tak mahu. Dia berkata mana boleh, kita kena ada perantaraan doa tadi. Kan kita pergi ke Mekah zaman sekarang ni, nak buat haji, musim haji sekarang, pergi ke masjid Nabi, bertawasul kepada Nabi SAW, pergi kepada kubur Nabi, doa, ya Rasulullah, kau lihatlah keadaan kami sekarang ni, kan, kami sekarang ni lemah, tak kuat, ditindas, kan, berdoa minta kepada Nabi SAW tadi supaya Nabi itu pandang kepada dia, kan. Ni golongan yang keempat tadi. Sehingga ada kawan saya beritahu, dia hantar WhatsApp ke Telegram ke, dia kata ada satu ustaz ceramah dalam TV. Dia kata jangan, saya tak beritahu lah nama ustaz tu, kalau siapa tahu jangan sebut lah nama dia, kan. Dia kata kalau pergi Madinah besok jumpa, sampai ke masjid Nabi, ke kubur Nabi SAW, makam Nabi, tak ada apa, doa minta, ya Rasulullah, minta supaya Nabi tadi panjangkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam TV, kan. Siapa pernah dengar? Dengarlah. Siapa tak pernah dengar? Tak dengar lah. Saya tak dengar, tapi kawan duk hantar dalam ni, kan. Kata ada satu ustaz tu agak terkenal lah, tapi silap kan benda tu. Benda yang tak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, kan, Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, tak pernah buat macam tu. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kalau apa yang kita buat tu baik, bagus, sahabat-sahabat mendahului kita lagi, kan, 1400 tahun yang lampau. Baik. Mereka menentang seruan kepada peniadaan doa terhadap selain Allah. Bila kita kata tak ada ni, kan, dia pun marah kita, kan. Maka dia pun kata ini puak-puak Wahabi, kan, Wahabi. Kita kata ya Wahabi itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ismun min asma'illahi ta'ala, kan. Wahabi yang banyak memberikan. Jadi dinisbahkan kita kepada Wahabi ini satu kemuliaan pada kita, kan?
hamba-hamba Allah Ta'ala yang maha pemberi tadi kan. Wahabi, Wahab, Abdul Wahab, hamba kepada Tuhan yang maha pemberi. Itu dia. Jadi satu kemuliaan, penisbatan itu. Itu dia. Seperti berdoa kepada Nabi, wali dan orang-orang mati. Kan baru ni dia duk hantar juga. Ada kawan, tak tahu lah, bukan kawan lah, ada sebahagian orang kita lah, dia pergi cari kuda lah. Dia kata ni kuda Nabi, keturunan kuda Nabi, bukan kuda Nabi. Hak ni kuda ni keturunan kuda Nabi. Sampai macam tu sekali pergi cari. Ni ada dalam ni. Dia pun duk hantar kita kan. Siap ambil gambar lagi kan. Siap ambil gambar lagi. Di belakang tu ada kuda, warna kelabu asap kuda tu. Okay. Dia kata ni, alhamdulillah kami dapat bertemu juga kan, diberi keizinan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan keturunan kuda Nabi SAW. Nabi tak suruh kita pergi cari kuda dia. Nabi suruh kita duk khosek, duk cari hadis-hadis tu dalam kitab-kitab tu, kitab-kitab hadis tu. Amalkan dia, pastikan kesahihannya daripada Nabi SAW. Itu dia. Jadi sampai tahap yang macam tu dia jadi serabut, jadi kelabu asap merah. Ini. Dan orang-orang mati, sebab mereka membolehkan yang demikian, dia akan cari juga hujah-hujah. Walaupun hujah-hujah dia panggil hujajul wahiyah, hujah-hujah yang sangat lemah, dia akan lakukan, dia akan terima, dia akan ambil juga hujah yang macam tu, walaupun hujah tu tak ada langsung sandaran dia dalam kitab-kitab sunnah. Kan? Itu dia. Mereka menyelewengkan ayat-ayat ancaman berdoa kepada selain Allah. Allah Ta'ala ni mengancam kalau kita minta kepada selain Allah Ta'ala. Tapi mereka ni akan takwilkan ayat tu, tafsirkan ayat tu jadi ikut sama dengan apa yang mereka kehendaki, ke hawa nafsu lah. Jadi mereka kata ayat tu hanya untuk orang-orang musyrik. Mereka beranggapan tidak ada satu pun umat Islam yang tergolong musyrik. Dia kata bila dah Islam, mana ada syirik lah. Tapi kita kata Islam itu boleh terbatal bagaimana terbatalnya wuduk seseorang, dan bagaimana terbatalnya puasa dan solat seseorang. Islam itu boleh terbatal pada diri seseorang dengan perbuatan dia tadi kan, perkataan dia dan i'tiqad dia. Bahaya tu. Seakan-akan mereka belum pernah mendengar firman Allah Ta'ala. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Zalim di sini bermakna asyirk, sebagaimana yang kita telah bincangkan dalam muka surat 37, 38 dalam buku saya ni lah. Kan? Buku tu tak tahulah, yang lepas lah kita dah bincang ayat ni, kita dah bincang dah. Ulaika humul amn, ulaika lahumul amnu, mereka lah orang-orang yang akan mendapat keamanan, aman. Mereka akan dapat aman. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi maknanya ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Perkataan zulmun di dalam surah Luqman kita telah bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan makna zalim tadi. Dan surah Luqman, ketika Luqman dia menjelaskan kepada anak dia tentang syirik, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Menurut ayat ini seorang Muslim bisa saja, bisa ni boleh ya, bisa maknanya boleh, bisa saja. Saya tak baca slang Indonesia lagi kan, sekali lagi dia jadi orang Indonesia pula. Dia bertanya pasport tak ada, nanya. Baik, seorang Muslim bisa saja terjerumus kepada perbuatan syirik. Kalau ikut ayat ni lah, bila-bila dia boleh masuk ke dalam lembah kesyirikan. Sebagaimana kini banyak terjadi di negara-negara Islam, di negara-negara umat Islam banyak terjadi perbuatan-perbuatan syirik, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, banyak sangat. Itu dia, kerana kejahilan. Kepada orang-orang yang membolehkan berdoa kepada selain Allah, mengubur mayat di dalam masjid,
tawaf mengelilingi kubur, nazar untuk para wali dan hal-hal lain dari perbuatan bid'ah dan mungkar. Kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Nabi ingatkan kepada puak-puak ni. Nabi kata, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku takut ke atas umatku ni adalah para imam yang menyesatkan. Para imam, para ilmuwan, para ulama, qudwah, kan? Yang orang jadikan dia sebagai ikutan dan teladan, contoh. Nabi takut pada orang itulah yang akan menyesatkan umat dia. Kerana orang jahil, dia akan cari orang yang dia boleh tanya. Itu dia maknanya di antara tanda kiamat tadi, idza ultumisal ilmu min qibali as-saghair atau min qibali as-sighar. Apabila ilmu itu dituntut, dicari fatwa-fatwa dia daripada orang-orang yang baru nak belajar tadi, dah jadi ustaz, simpan janggut panjang sikit, kan, nampak, kan, jadi ustaz. Kalau nak nampak matang lagi, ambil cat spray warna putih, spray di janggut, bagi nampak putih matang lagi, kan. Janggut lambat, apa nak, rambut ni lambat hitam, orang nampak muda, kan? Orang tak nak percaya. Spray cat putih nampak tua kan, spray cat putih, berubat, oh dia ni matang lah ni, memang mengaji banyak ni, tengok putih rambut janggut dia tu, mana ilmu banyak lah ni. Tu dia duk merosakkan orang. Orang tanya, maka dia pun duk bagi fatwa yang melelong. Melelong tak melelong? Bahasa Kedah. Kalau melelong di sini, melelongkan barang lah maksud dia, kan. Lelong-lelong tu, melelong ni jalan tak betul lah. Itu dia. Terhoyong hayang lah jawab dia. Itu. Ni yang Nabi duk takut ni. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Al-Imam At-Tirmizi Muhammad bin Isa, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, anak murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Salah seorang syekh universitas, Universiti Al-Azhar. Ni syekh ni, guru ni, mudarris di Universiti Al-Azhar. Terdahulu, dia tak sebut nama Syekh Muhammad bin Jamil Zainul, dia tak sebut nama syekh ni, kan dia segan tak sebut lah, kan. Maksudnya, tapi kita siqah lah dekat dia. Dia kata dia ni dah meninggal. Dia meninggal bila? Pada tahun 2010. Syekh Muhammad bin Jamil Zainul meninggal pada tahun 2010. Dia asal orang Syria. Dia meninggal di Mekah, kan. Dia meninggal di Mekah, di mudarris di sanalah, guru, pada hari Jumaat. Lepas tu malam tu dia, lepas solat Isya, dia orang solatkan ke atas jenazah dia lah. Meninggal lah tahun 2010. Kita dah 2014, kurang 4 tahun lah, kan. Dia meninggal lah Syekh ni, Syekh Muhammad bin Jamil Zainul. Dia ada kitab dia, tajuk kitab dia banyak, kitab-kitab yang dia karang. Di antara kitab dia Kaifa ihtadaitu, bagaimana aku mendapat petunjuk. Ada buku dia. Dia banyak buku yang dia karang. Di antara buku tu Kaifa ihtadaitu, bagaimana saya mendapat petunjuk. Yang mana dulu dia pun yalah macam orang biasa juga, dia pergi belajar semua, masuk kepada jemaah sufi, kan, ikut kelas-kelas syekh sufi lah semua. Cerita insya-Allah selepas bab ni kita akan jumpa bab pengertian Wahabi. Kemudian bab yang seterusnya cerita tentang bagaimana saya mendapat hidayah secara ringkas dalam buku ini. Baik, itu maknanya bagi pengajaran pada kita lah. Jadi kata seorang syekh Universiti Al-Azhar terdahulu, pernah ditanya tentang bolehnya solat menghadap ke kuburan. Boleh tak Tuan Syekh kita sembahyang menghadap ke arah kubur? Di kubur, kan, dalam masjid, lepas tu lepas mihrab tu ada kubur, boleh ke tak? Maka jawab Syekh ini, mengapa tidak dibolehkan solat menghadap ke kubur, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur dalam masjid? Syekh tu jawab, dan orang-orang salat menghadap ke kuburannya, yakni ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh terjawab macam tu. Tapi untuk jawapan yang sangat panjang lebar dengan dalilnya, kita boleh beli buku yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Buku Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid, yang mana buku tu ada dekat saya sini. Ni dia buku dia, sudah terjemah.
dengan hujah-hujah dan dalil-dalilnya. Syekh Muhaddisul Asr, kan, yang meninggal pada tahun 1999 bulan 10 dia meninggal. Tahun yang sama juga meninggal Syekh Ibn Baz. Kemudian 2 tahun selepas itu meninggallah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullahu ajma'in. Jadi buku ni sangat baik, ya. Larangan solat di masjid yang dibangun atas kubur. Dan saya pun dah baca saya tanda di sini beberapa syubhah, kan, syubhat dan jawapannya. Syubhat maksud yang depa keluarkan di antara syubhat daripada berkata tu kubur Nabi dalam masjid, dan ini dijawab dengan jawapan yang panjang lebar sampai 6 muka surat lebih kurang, kan. Jadi saya tak baca di sini lah, saya nak tunjuk sajalah. InsyaAllah buku ni ada dijual di sini, ataupun kalau tak ada jual, maknanya senang didapati insyaAllah, kan. Dari Yayasan Taklim dia telefon saja sekarang pun dia boleh telefon, kan. Sekejap lagi 10 minit post laju sampai. Larangan solat di masjid yang dibangun di atas kubur. Jawapan tuntas dia berkatalah, kan. Itu dia. Jadi insyaAllah kita boleh baca. Ilmu ni kena belajar, kena cari, kena baca. Tak faham tanya, kan. Yalah, sebab kita ni dah jauh ketinggalan ke belakang, kan. Tak apalah, alhamdulillah dapat juga hidayah. Ada kawan-kawan kita yang belum lagi dapat hidayah tu, kan. Kita dah dapat hidayah, alhamdulillah. InsyaAllah. Itu dia. Baik. Harus diingat bahawa Rasulullah SAW tidak dikubur dalam masjidnya, tetapi baginda dikubur di rumah Aisyah. Ini jawapan pendek lah. Ini jawapan yang pendek. Kalau jawapan panjangnya, ceritanya, kan, pada tahun 88 Hijrah, Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah, kan, dia memerintah daripada tahun 88 hingga dia memerintah tahun 86 sehingga tahun 78 hingga tahun ke-96 Hijrah, kalau tak silap saya, kan. Al-Walid bin Abdul Malik, sahabat dia 88 atau 86, sahabat yang terakhir meninggal pada 78, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat terakhir yang wafat di Madinah. Cerita dia, kan. Masa Al-Walid bin Abdul Malik buat pembesaran masjid tadi, seorang sahabat dah tak ada dah. Semua sahabat dah meninggal lah, kan. Jadi penjelasan panjang lebar dalam buku ni lah. InsyaAllah beli dan baca. Baik. Jadi baginda dikubur di rumah Aisyah, dan Rasulullah SAW melarang solat menghadap ke kuburan. Nabi larang, dalam banyak hadis Nabi larang, kan. Dan sebahagian dari doa Rasulullah SAW adalah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepada engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, yang tidak aku ajarkan kepada orang lain. Ilmu yang tak bermanfaat, ilmu yang Nabi tak ajar pada orang lain, kepada umat dia. Ilmu yang bermanfaat ni ilmu yang Nabi ajar kepada umat dia. Di antara dia, larangan kita solat di atas kuburan, solat yang ada sujud rukuk lah maksud dia, kan. Dan larangan solat di kawasan kubur. Larangan kita menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Larangan. Serta yang tidak menggantikan akhlak-akhlakku yang buruk menjadi baik. Tak ada. Demikian menurut keterangan Al-Manawi. Al-Manawi ni maksud dia ulama kurun yang ke-11 Hijrah, ya. Ulama yang kurun ke-10 dan 11 Hijrah. Lahir pada 952, wafat pada 1031 Hijrah. 1031. Maknanya kita 1400, kan. 435. Maknanya 404 tahun lah. 404 tahun dah dia wafat Al-Manawi ni, ataupun Al-Munawi tadi, kan. Itu orang Mesir, Qahirah. Hidup di Qahirah dan meninggal di Qahirah. Muhammad bin Abdul Rauf nama dia, Al-Manawi tadi. Baik. Habis tingkatan yang keempat, masuk tingkatan yang kelima. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ucapan guru dan syekh mereka dan mentaatinya meskipun dalam maksiat kepada Allah. Maksudnya Tok Guru cakap itulah yang maksumnya.
Tu yang kita mesti ikutnya. Tak boleh nak pertikai, tak boleh. Mereka adalah orang-orang yang melanggar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatillah, tiada ketaatan pada menerhakai Allah. Innamat ta'atu fil ma'rufi, ketaatan itu hanya pada kebaikan, pada maksiat tak boleh nak taat dah. Pada hari kiamat kelak mereka akan menyesal atas ketaatan mereka itu, hari yang tiada berguna lagi penyesalan. Allah menggambarkan siksanya terhadap orang-orang kafir dan mereka yang berjalan di atas jalan kufur dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari dibolak-balikkan wajah-wajah mereka dalam neraka. Yaquluna ya laitana, mereka berkata yang dalam neraka tu, ya laitana, alangkah baiknya kami, ata'na Allah wa ata'na Rasula, kalau kami dulu taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, alangkah baiknya. Sambil duk kena siksa tu. Wa qalu rabbana, mereka berkata Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila, Tuhan kami telah taati ketua-ketua kami dan pembesar-pembesar kami, maka mereka telah sesatkan kami daripada jalan yang lurus. Rabbana atihim da'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira, Tuhan kami, datangkanlah kepada mereka 2 kali ganda daripada azab. Apa yang kami rasai sekarang ni kau bagi 2 kali ganda dekat mereka. Dan laknatilah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Ini penyesalan orang yang menyeleweng daripada jalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi maknanya orang tu kalau dapat kat dia keterangan, bukti, penjelasan yang nyata daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka dia masih lagi nak berpaling, maka takutlah dia. Allah Taala kata, kan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ini ayat Al-Quran yang mengancam dan mengugut barang siapa yang menyanggahi ajaran Rasul. Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyanggahi ajaran Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, penjelasan, bukti jelas Al-Quran, hadis, kamu ikut juga. Nak ikut apa yang dia dapati daripada nenek moyang dia, daripada kesalahan-kesalahan itu, Allah kata nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia buatlah, nak buat ikut kan, terpulang. Wa nuslihi jahannam, kan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ikut jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Alif lam lil ahd, orang-orang yang beriman di sini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kami biarkan dia nak buat apa yang dia buatlah. Wa nuslihi jahannam, kami akan campakkan dia ke dalam api neraka. Wa sa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Penyanggahan terhadap ajaran Rasul, Allah janjikan neraka. Na'udzubillahi min zalik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baik. Ibnu Katsir, Ismail bin Umar, Ibnu Katsir nama dia Ismail bin Umar, ya, yang wafat pada tahun 774 Hijriah, maknanya ulama kurun yang ke berapa? 774, kurun yang ke berapa? Kurun yang ke-8 Hijrah. Dia lahir pada di Syria tempat lahir dia, Pak. Syria ni tempat lahir ramai ulama, ya. Syria, Jordan, itu. Dalam menafsirkan ayat ini, dia berkata, kami mengikuti para pemimpin dan pembesar dari para syekh dan guru kami dengan melanggar ketaatan kepada para rasul
dan kami mempercayai bahawa mereka memiliki sesuatu kebenaran dan berada di atas sesuatu, tetapi kenyataannya mereka bukanlah apa-apa. Maksud ikut membuta tuli. Ini dia. Habis kita bab tu, masuk pula tentang pengertian Wahabi. Ini dia. Apa dia cerita Wahabi, pok-pok Wahabi ni kan? Ni. Jadi ramailah yang duk tengok, ramailah yang duk tonton, yang duk dengar. Lepas tu ramailah yang duk komen, duk tulis apa semua kan. Maka kita katakan kepada yang komen-komen tak, yang bukan-bukan ni, kita kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita duk kata orang tu, duk label orang tu kan, tanabazu bil alqab ni. Tanabazu, Allah kata wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Duk label orang, duk laqab orang dengan laqab-laqab yang menyakitkan hati dia tadi kan. Allah tu perbuatan fasik. Itu dia. Jadi kita kena berhati-hati kan. Bila orang kata Ustaz Azhari ni nombor 8, Wahabi nombor 8. Dia pun hantar mesej, saya buat tak tahu ya. Dia kata hang duk nombor 8 lah ni, dia kata. Duk nombor 8. Jauh lagi, nombor 1 tu lagi hebat. Aku nombor 8 dah. Kan? Sebenarnya ranking nombor yang ke-8. Kan? Penyebar Wahabi tegar, dia kata. Nombor 1 saya tak tahu, dia abang saya nombor 8 ni, saya pun tak tanya. Kan? Nombor 8 tak dapat hadiah lah. Jauh lagi, nombor 3 tu hadiah kita. Nombor 1, 2, 3 pun dapat hadiah kan. Dapat gangsa. Ni apa pun tak dapat kan. Itu dia. Aduh, macam-macam lah kawan-kawan ni kan. Tak apalah, insya-Allah kan. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada, insya-Allah. Ismail bin Umar. Ismail bin Umar. I.O. Baik. Pengertian Wahabi. Orang-orang biasa melontarkan kata Wahabi kepada setiap orang yang melanggar tradisi. Kalau ikut dari sudut Wahabi lughatan ni, maksudnya yang langgar tradisi lah. Kepercayaan dan bid'ah mereka. Itu dia. Kalau kita menyanggahi kepercayaan dan bid'ah mereka ni, saya ni ada satu puisi cantik lah, boleh kongsi kot, kawan dia tulis hentak kat saya ni. Tengoklah, saya bacakan, dengar lah. Dan dia pun mungkin tengok dalam live stream ni, tak tahulah. Dia tengok, dia gelak lah. Dia hantar kat saya, saya suruh, saya baca. Aku nasihatkan, rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku katakan hadis hendaklah dipastikan sahih dari Nabi. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku cuba amalkan ibadatku mengikut cara Nabi. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku cuba amalkan solat mengikut cara Nabi. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku nasihatkan bahawa amalan itu dan ini bukan dari Nabi. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku katakan ramai guru-guru kini tidak mengajar dengan kaedah yang asli. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku bertanya guru, apakah dalil sahih untuk aku ikuti? Lalu aku dipanggil Wahabi. Untuk guru dia kata dia Wahabi. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, untuk guru dia kata dia Wahabi ya. Aku katakan agama ini tidak semesti semuanya mengikut Asy-Syafi'i. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku katakan khurafat, syirik dan bid'ah amat dilarang oleh Nabi. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku tidak hadiri kenduri arwah kerana ianya dilarang oleh Nabi. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku mengatakan kenduri arwah juga dilarang oleh Asy-Syafi'i. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku katakan amalan khusus nisfu Sya'ban bukan diajar oleh Nabi. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku juga katakan ianya juga dilarang oleh Al-Qaradawi. Lalu aku dipanggil Wahabi. Aku pun tidak tahu siapakah sebenarnya Wahabi. Kata mereka Wahabi adalah Wahabi. Aku bertanya lagi, siapakah sebenarnya Wahabi? Kata mereka Wahabi adalah Wahabi. Maka benarlah sabda baginda, yakni yang benar itu adalah umat baginda yang ghuraba, yakni Wahabi.
Wassalamualaikum. Pandai dia reka bahasa kan. Tu dah. Jadi maknanya macam tu kan. Jadi benda ni point. Apa yang kita buat hari ni, apa yang kita sampaikan hari ni, benda ni tak betul ke? Kita ajak ikut orang kepada Nabi SAW, tak betul ke yang depa marah sangat dekat kita ni pasal apa? Bukan kita pergi hina tok-tok guru. Tak, bukan kita hina. Tapi kita nak perbetulkan sikit kesilapan-kesilapan tu. Bukan kita nak nafikan segala kebaikan yang mereka bawa tadi. Ya kan? Tetapi mereka, itulah, mereka ambil lazimul qaul. Kita kata khudh bisarihil qaul. Bisarihil qaul. Wala ta'khudh bilazimil qaul. Apa dia sarihul qaul, Ustaz? Apa lazimul qaul? Tu cerita panjang. Ha kan? Tu cerita panjang. Dia tak apalah kita baca kan. Habis ke situ. Baik. Ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ni cerita dah. Sekalipun kepercayaan mereka itu rosak, bertentangan dengan kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih kepada tauhid dan berdoa hanya kepada Allah semata. Itu dia. Suatu kali di depan seorang syekh. Ni cerita dia. Ni cerita Muhammad bin Jamil Zainu. Kisah dia. Penulis ni dia membaca hadis riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis itu berbunyi, "Idza sa'alta fas'alillah." Bila kau minta terus kepada Allah Taala tanpa perantaraan. Minta terus. "Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila minta tolong hanya kepada Allah Taala. Hadis riwayat At-Tirmizi yang sahih. Penulis sungguh kagum terhadap keterangan Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mengatakan, kemudian jika hajat yang dimintanya, yang menurut tradisi di luar batas kemampuan manusia, seperti meminta hidayah, ilmu, kesembuhan dari sakit dan kesihatan, maka hal-hal itu mesti diminta hanya kepada Allah Ta'ala. Kan? Hal yang macam tu hanya kita minta kepada Allah. Sebab kesembuhan, doktor pun tak boleh nak bagi. Ada doktor sini? Tak mari kan? Ada. Doktor dia pun tanya kita, dia bukan tahu kita duk pi mata merah kan, berayang hidung, pi jumpa dia bukan tahu sakit apa. Dia tanya dulu, sakit apa Pak Cik? Saya ni malam tadi ni, saya tanya sakit apa Pak Cik? Dia nak marah tu doktor tu. Pasal nu duk beratuk queue ramai gitu. Kita duk ambil cerita pada awal lah, mula nak kena tu. Orang cerita lah apa yang doktor nak tadi, dia marah lah. Kan? Apa tu merajuk orang tua tu, aku sakit apa, aku tak mau pergi dah hospital. Pasal apa? Doktor garang sangat. Lah pergi swasta. Nah, swasta dia tanya saya apa tu, dia ambil ubat tu ya lah. Lah 3-4 kali pergi baru disuruh pergi hospital. Dan dia dapat duit banyak tu. Kan? Sekali pergi RM50, RM150 dah dapat kan. Baru suruh pergi hospital RM1 je bayar. Nah, tu dia. Duk merepek apa Ustaz? Itu. Ini tak boleh. Dan jika hal-hal itu, jika hal-hal di atas dimintanya kepada makhluk, maka itu amat tercela. Syirik lah. Lalu kepada syekh tersebut, penulis katakan, yakni Syekh Muhammad bin Jamil Zainu kata kepada syekh tu lah, hadis ini berikut keterangannya menegaskan tidak dibolehkannya meminta pertolongan kepada selain Allah. Lalu syekh itu menyergah, dia tengking. Malah sebaliknya hal itu dibolehkan. Boleh, dia kata. Siapa tak boleh? Marah. Kawan dia pun kecut ya, kena marah kan. Tok guru angkat suara tadi. Penulis lalu bertanya, apakah dalil anda? Tok guru, apa dalil Tok guru kata boleh ni? Ini hadis kita tak boleh. Syekh itu ternyata marah sambil berkata dengan suara yang tinggi, sesungguhnya bibiku berdoa. Bibi ni mak saudara aku lah. Makcikku berdoa, wahai Syekh Sa'ad, dan aku bertanya kepadanya, aku ni siapa? Tok guru dia ni lah. Wahai bibiku, apakah Syekh Sa'ad dapat memberi manfaat kepadamu? Bibiku menjawab, aku berdoa meminta kepadanya sehingga dia menyampaikannya kepada Allah. Lalu Allah menyembuhkan aku. Ni istidraj. Duk buat sihir, lepas semua duk cari Tok Bomo, duk buat merapu ni kan. Cari Tok Bomo. Sembuh ni, aku sembuh apa tengok. Dulu aku kan boleh berjalan, lalu aku boleh berjalan. Istidraj. Kan? Allah nak sesatkan semakin jauh dalam kesesatan. Jadi Allah bagi macam tu. Kan? Itu dia.
Lalu penulis berkata, sesungguhnya engkau adalah seorang alim, engkau banyak habiskan umurmu untuk membaca kitab-kitab, tetapi sungguh mengherankan, engkau justru mengambil akidah dari bibimu yang bodoh itu. Dia kata kat tu guru dia macam tu, kan? Makcik kamu yang bodoh tu, kamu ambil ilmu kat dia lah. Sedangkan kamu ni dah baca hadis banyak, baca kitab banyak, pergi ambil ilmu kat orang tua tu, kan? Lalu dia berkata, pola fikirmu adalah pola fikir Wahabi. Ni fikrah Wahabi. Ni lah fikrah Wahabi yang aku nak cerita sekarang ni. Dia tak? Engkau pergi berumrah, lalu datang dengan mabuk membawa kitab-kitab Wahabi. Itulah tu. Hang pergi umrah, hang balik, hang beli kitab Wahabi, hang baca tadi. Tu jadi gitu tu, rosak. Rosak, jadi Wahabi. Tu dia. Ini apa yang dialami oleh Syekh ini. Dia sendiri alami benda tu. Saya pun pernah juga lah dulu sebelum pergi mengaji Pakistan dulu kan, ada tok guru mengaji pondok kan. Tok guru pesan, pergi Pakistan jaga sikit. Saya pergi balik Wahabi pula. Kan, kita bukan tahu Wahabi tu apa, tak tahu apa langsung. Kan? Tak tahu. Lah ulama ngaji, baru tahu patut dia bodoh marah sangat. Kan? Balik ni dia marah kita lah. Anak murid derhaka. Anak murid derhaka. Kita pun dah faham, derhaka pun derhaka lah. Aku tak halalkan ilmu aku, semua macam-macam lah kan. Tak apalah, saya mengaji kata guru, mengaji Matan Jurumiyah ya, mukhtasar jiddan ya. Kan? Itu kan. Tak apalah. Padahal penulis tidak mengenal sedikit pun tentang Wahabi kecuali sekadar mendengar daripada Syekh. Dia pun macam tu juga. Dia tak kenal Wahabi tu apa. Macam tu rupanya. Mereka berkata tentang Wahabi, orang-orang Wahabi adalah mereka yang melanggar tradisi kebanyakan orang. Mereka tidak percaya kepada para wali dan keramah-keramahnya, keramat-keramat lah, kan? Dan tidak mencintai Rasul. Dia kata kita tak cinta pada Rasul. Kita duk ajak orang ikut Nabi tu tak cinta lagi ke? Dah, hampa tak buat selawat pada Nabi. Habis tu kami sembahyang, kami baca apa dalam tahiyat? Kan? Kami baca apa yang kamu baca juga dalam tahiyat tu, tahiyat awal, tahiyat akhir tu kan? Dia pun nak suruh kita meloncat berdisko macam depa orang kera kena belacan tu kan. Duk hawin tangan sana, hayun tangan sini kan. Pasal duk buat macam tu. Duk panggil Nabi. Mai Nabi mai hadir dalam majlis depa kan. Hak tu dia seronok lah. Pasal apa? Tak gaduh guna akal nak fikir. Mengaji ni kena guna akal nak fikir kan. Baca fikir. Ni ikut je. Penuh masjid. Masjid mana? Masjid mana-mana lah. Dan berbagai tuduhan dusta lainnya. Aku berkata dalam hati, Syekh Muhammad bin Jamil Zainul dia kata dalam hati, cakap hati, jika orang-orang Wahabi adalah mereka yang percaya hanya kepada pertolongan Allah semata dan percaya yang menyembuhkan hanya Allah, maka aku wajib mengenal Wahabi lebih jauh lagi. Kalau macam tu aku kena belajar ni pasal Wahabi ni, kan? Pasal nampak macam betul dia ni, tapi pasal apa ramai sangat orang duk tuhmah depa, duk marah kat depa ni, ramai ni, kan? Benda ni puluhan tahun dah cerita Wahabi ni kan. Ya sejak pula, sejak Muhammad bin Abdul Wahab je lah, 1115 Hijrah dulu kan. Masihi dulu kan. Hijrah, maaf Hijrah. Kemudian penulis tanyakan jemaahnya. Maka di Syria tu kan, di Syria ada lah Tok Guru Syekh Salafi Sunni tadi kan. Dia tanya, apa tu kenal dah di mana ada ustaz-ustaz yang mengajar orang panggil Wahabi. Dia pun nak pergi tahu, nak pergi dengar, nak pergi duduk dalam majlis tu. Itu maksud dia cerita kaifa ihtada itu, kan? Itu cerita dia. Saya ni mula nak mengaji sunnah ni pun macam tu juga. Saya tengok tempat mengaji Imam Abu Bakar di Pakistan tu kan, saya duduk mengaji tempat lain. Saya dengar orang kata itu orang lain mari kata, saya kata pula tu tempat Wahabi mengaji, yang jangan duduk pi. Saya sendiri kata. Ni. Kan? Bukan saya duduk bohong. Saya sendiri kata. Kan? Tempat tu tempat Wahabi tu mengaji, yang banyak pergi mengaji situ. Last kali kita khatam di situ. Kan? Last kali kita belajar kat situ. Allah Ta'ala nak balikkan hati kita. Alhamdulillah dia balikkan hati kita kepada belajar ilmu yang sahih tadi kan. Dulu kan kita duk ikut cakap orang lah. Orang kata tu madrasah tu tempat Wahabi belajar, apa jangan duk pi. Kita pun nasihat lah pada kawan-kawan lain, jangan duk masuk situ.
Lah kali kita mengaji situ. Kan? Tu dia. Nampak je lah. Allah dia hadapkan kita ke arah situ kan. Sebab maknanya ini qada takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kan? Ala al-hidayah, alhamdulillah ala sunnah. Alhamdulillah ala kan? Ala al-hidayah insya-Allah. Baik. Sehingga penulis mendapat informasi bahawa pada setiap Khamis sore, petang Khamis, setiap petang Khamis, kita tengah hari Khamis no, dia petang Khamis, kan? Mereka menyelenggarakan pertemuan untuk mengkaji pelajaran tafsir, hadis dan fiqh. Maksudnya ada tempat mengaji, belajar hadis, belajar tafsir, belajar fiqh. Baik. Bersama anak-anak, dia dah ada anak dah masa tu ni. Penulis dan sebahagian pemuda intelek. Maksudnya pemuda yang fikiran terbuka lah, tak jumut tadi kan. Maksudnya dia nak mengetahui, nak mencari. Penulis mendatangi majlis mereka. Kami masuk ke sebuah ruangan yang besar. Masuk dalam kelas dia lah. Sejenak kami menanti sampai tidak berapa lama seorang syekh yang sudah lanjut usia masuk ruangan itu. Dia terceritalah syekh tu siapa. Beliau memberi salam kepada kami dan menjabat tangan semua hadirin dimulai dari sebelah kanan. Sunnah. Salam mula dengan sebelah kanan. Kita ni sunnah yang kecil-kecil ni pun kita tak nak buat lah. Kan? Lupa je kan. Sebelah kanan. Salam belah kanan kan. Hak belah kiri dah hulur tangan dah. Pegang tangan dia dulu. Pegang tangan dia sampai dia tak terasa hati kan. Pegang tangan dia, kita salam hak kanan tu lah. Dapat dia. Okay. Itu dia. Jadi kita tidak, orang tak tahu. Masyarakat kita dia tak tahu kan. Bila kita cerita, dia baru bunyi itu yang sedapnya kopi kan. Yang sedapnya. Jadi macam tu, sebelah kanan mula tadi. Sunnah. Lalu duduk di kerusi. Duduk di kerusi dia lah. Tak seorang pun berdiri untuknya. Ni tengok. Tapi kalau syekh-syekh sufi tadi kan, anak murid tadi merangkak nak jumpa tok guru dia, sampai sujud di kaki tok guru. Awak kita reka kan, tengok dalam YouTube ni berlapar kan, pokok sufi ni kan, dia sujud bantu kaki tok guru dia. Allahu Akbar. Allah sujud pada Allah Ta'ala, sujud pada tok guru dia tadi. Kawan tu syok kalau orang sujud kan dia. Itu dia. Tak seorang pun berdiri untuknya. Penulis berkata dalam hati, ini adalah seorang syekh yang tawaduk. Syekh ni tawaduk ni. Hati dia terasa. Tidak seorang pun berdiri. Tidak suka orang berdiri untuknya. Dia hormati, tak suka. Kan? Sebab tu ialah kita kalau tengok syekh-syekh, tak payah kita gerak, salam lah. Bukan mana kita sombong, kita ikut sunnah. Syekh tu kalau dia mengaji, dia pun suka lah. Kalau kita bangun, muka dia lain, nak marah. Dia nak marah. Dia pun tak mengaji kan, berapa kali aku duduk ajang tak faham-faham lagi. Kan? Tanpa bisa bangun kan, untuk menghormati syekh. Itu dia. Lalu syekh membuka pelajaran dengan ucapannya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sababilah. Kan? Dan selanjutnya hingga selesai sebagaimana Rasulullah SAW biasa membuka khutbah dan pelajarannya. Kemudian syekh itu mulai bicara dengan menggunakan bahasa Arab. Yalah, orang Arab lah. Beliau menyampaikan hadis-hadis secara menjelaskan darjat sahihnya dan para perawinya. Dia baca hadis, cerita hadis ni perawi gini. Kemudian tasahih hadis tadi dan tad'if dia. Setiap kali menyebut nama Nabi, beliau mengucapkan selawat atasnya sallallahu alaihi wasallam. Di akhir pelajaran, beberapa soalan tertulis diajukan kepadanya. Beliau menjawab soal-soalan itu dengan dalil dari kitab suci dan sunnah Nabi SAW. Jawapannya Al-Quran, jawapannya hadis. Quran, hadis jawapannya. Bukan daripada dia. Beliau berdiskusi dengan hadirin dan tidak menolak setiap penanya. Setiap penanya. Ambil pena tu pen pula kan. Setiap penanya. Itulah tu. Kan? Dia setiap penanya ni kan, pena apa benda? Penanya. Di akhir pelajaran, beliau berkata, segala puji bagi Allah bahawa kita termasuk orang-orang Islam dan salaf. Salaf nak bawa tu, apa dia salaf? Nombor 7. Orang-orang salaf adalah mereka yang mengikuti jalan para salafus salih, iaitu Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in.
Jadi kalau orang kata hang tu jangan kata aku salafi, kan? Kan itu dia. Tak ada masalah apa. Sebahagian orang menuduh kita orang-orang Wahabi. Syekh tu kata, sebahagian orang tuduh kita Wahabi tapi kita ikut salaf. Kan? Ini termasuk tanabuzul bil alqab, tanabuz. Mengambil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Allah melarang kita dari hal itu dengan firman-Nya, wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan kamu menggelar-gelarkan dengan gelaran-gelaran yang orang tak suka lah. Kan? Nah itu seburuk-buruk nama fasik selepas Islam dan iman. Tapi tak apalah, Wahabi itu kita seronok lah. Sebab Wahabi itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ismun min asma'illah. Yang budak tu dia kata apa? Say no to Wahabi. Hang budak lah. Kan? Say no to Wahabi. Katakan jangan kepada Wahabi. Wahabi itu nama Allah Ta'ala. Apa tu? Rosak lah kan? Budak tu lah, seorang budak tu. Budak mana? Budak lah. Itu cerita dia. Baik. Dahulu mereka menuduh Imam Asy-Syafi'i dengan Rafidah. Dulu lagi Imam Syafi'i orang tuduh dia Syiah Rafidah. Mungkin dia cerita tentang kebaikan, tentang keluarga Ahlul Bait, apa semua kan, Ahlul Bait Rasulullah SAW, tentang hadis-hadis tentang tu, orang tuduh dia Rafidah. Dengan sebab tu Imam Syafi'i dia rantai kan, diseret sampai ke Baghdad mana tu untuk dipancung kepala dia kan. Tapi Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ni lidah yang fasih kan, fasahatul lisan semua. Dia jawab dengan jawapan yang memuaskan hakim pemerintah tadi kan. Harun al-Rashid ke siapa kan? Dia selamat, kawan dia kena pencung, dia tak kena pencung lah kan. Dia pandai jawab kan. Jawapan dia, macam mana saya nak memberontak terhadap Tuan sedangkan kita ni bersaudara kan? Tuan daripada Bani Al-Abbas, saya juga daripada keturunan Rasulullah SAW, Bani Hashim semua kan, Syafi'i tadi. Jadi maknanya di antara sebab dia tak dipancung, dituduh dia sebagai Rafidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau lalu membantah mereka dengan mengatakan, jika Rafidah itu bererti mencintai keluarga Muhammad, maka hendaknya jin dan manusia semua saksikan bahawa sesungguhnya aku adalah Rafidah. Kalaulah Rafidah itu orang yang mencintai Rasulullah dan keluarganya, maka wahai jin dan manusia semua saksikanlah bahawa akulah Rafidah. Itu dia. Itulah dia maknanya. Di belakang ni kalau kita buka, di belakang sekali ni kan ada syair Wahabi bahasa Arab lah. Kan baca lah syair Wahabi kan. Syair akidah Muslim. Ni. Dia kata di antara inka natabi'u Ahmad mutawahiba fa ana al-muqirru bi annani wahabi. Am fi syarika 'anil ilahi falaysa li rabbun siwal mutafarridil wahabi. Dia kata ada belakang tu. Belakang sekali tu ada syair akidah Muslim itu. Baik. Maka kita juga membantah orang-orang yang menuduh kita Wahabi dengan ucapan salah seorang penyair. Ya kan? In kana tabi'u Ahmad mutawahiba, kalaulah pengikut Nabi Muhammad itu, ya kan, adalah Wahabi, fa ana muqirru, maka aku mengakui bahawa akulah Wahabi. Lagi sekali, kalaulah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Wahabi, maka aku mengaku akulah Wahabi. Dengar makna tu. Jelas. Kan? Tuduhlah apa-apa tuduhan pun, maka kita tadi tak akan luka pun. Kan? Kita tetap pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita teramat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah Taala perintahkan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau katakanlah umat, kalau kamu cintakan Allah, ikut aku, Nabi kata. Cinta Allah mana cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nescaya Allah cintakan kamu. Bila Allah cinta kamu, maka Rasulnya dan para malaikat semua akan mencintai kamu. Itu dia. Baik. Ketika pelajaran selesai, kami keluar bersama-sama sebahagian pemuda. Kami benar-benar dibuat kagum oleh ilmu dan kerendahan hatinya. Bahkan aku mendengar salah seorang mereka berkata, inilah syekh yang sebenarnya. Inilah dia tubuh yang sebenarnya kita kena belajar ni.
Bukan dia mari fatwa daripada diri dia sendiri. Bahkan dia hanya menyampaikan apa yang Allah kata, apa yang Rasulnya kata, sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Itu dia pengertian Wahabi. Ni ke orang ni kalau dia dengar elok-elok ni, insya-Allah lah kan. Dengar elok insya-Allah. Dengar bukan dengan perasaan benci, kan? Bukan. Dengar elok insya-Allah akan dapat hidayah daripada Allah Taala. Musuh-musuh tauhid memberi gelar Wahabi kepada setiap muwahhid, yakni orang yang mengesahkan Allah, nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jika mereka, yakni penuduh-penuduh ini jujur, mestinya mereka mengatakan Muhammadi, nisbah kepada namanya. Depa ni Muhammadi sebab apa? Sebab ikut Muhammad tu. Tapi depa siapa dia ubah Wahabi? Kan? Kenapa tak letak Muhammadi? Sebab dia takut orang tadi, oh ni Muhammadi kan, ni adalah nama-nama Nabi Muhammad apa semua macam tu. Betapapun begitu, ternyata Allah menghendaki nama Wahabi sebagai nisbah kepada Al-Wahhab, yang Maha Pemberi, iaitu salah satu dari nama-nama Allah yang paling mulia, Asmaul Husna. Jika Sufi menisbahkan namanya kepada jemaah yang memakai suf, baju yang dibuat daripada kulit bulu tebal, kulit yang berbulu tebal, kulit beruang ke, kulit rimau ke apa ke, kan? Kulit yang bulu tebal tu kan, panas pakai tu. Dan kulit yang baju yang kasar tu kan. Itu dia. Baik, maka sesungguhnya Wahabi menisbahkan diri mereka kepada dengan Al-Wahhab yang Maha Pemberi, iaitu Allah yang memberikan tauhid dan meneguhkannya untuk berdakwah kepada tauhid. Hanya sahaja dakwah kita kepada Al-Quran, dan hanya sahaja dakwah kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itulah dia dakwah dan ajakan kita. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab ni secara ringkasnya dia siapa? Beliau dilahirkan di kota Uyainah, Najd, pada tahun 1115 Hijriah. Hafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Sebelum 10 tahun dah khatam hafal Quran. Ni orang ada kutuk dia, duk hina dia ni, hafal Quran berapa juzuk dah? Berapa surah dah hafal Quran dah Pak Long? Kan? Ni sebelum 10 tahun dah khatam Al-Quran. Bukan takat khatam hafal macam tu, sekali dengan faham lah bahasa dia apa. Kan? Tu dia. Sebelum 10 tahun dah hafiz Al-Quran. Umur 60 tahun baru habis Iqra' 6. Bila nak hafal Quran? Alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah lah kan. Umur 60 tahun pun dah habis Iqra' 6. Alhamdulillah. Nuhat 70 tahun tak erti baca langsung, tak mau belajar langsung pun ada juga. Dia sampai umur 60 dapat hidayah. Alhamdulillah. Kan? Panggil makan nuri, bawa nuri, bawa kesyukuran. Syukuran apa ni? Saya baru khatam Iqra' 6. Dia seronok lah kan. Kita kata tahniah, barakallahu fiik, alhamdulillah kan. Zadakallahu hirsan wa ilman, kan? Doa untuk dia, dia pun seronok. Lepas ni insya-Allah masuk Quran pula Ustaz lepas ni kan. Alhamdulillah boleh baca dah Quran, seronok dia. Tu. Jangan kita berasa malu dah 60 malu nak pergi belajar. Tak kan. Tu. Baik. Belajar kepada ayahandanya mazhab fiqh al-Hanbali, fiqh Hanbali. Dia ni fiqh Hanbali lah. Mazhab Hanbal, Ahmad bin Hanbal kan. Dan belajar hadis dan tafsir kepada syekh dari berbagai negeri. Mengaji ni merata pi. Kan? Musafir kata, belajar untuk ilmu tadi kan. Rihlah. Ar-rihlatu fi talabil ilm. Berjalan cari ilmu. Dulu orang berjalan musafir cari ilmu. Merata tempat dia pergi cari ilmu. Lah ni tok guru merantau cari anak murid. Kan? Langgang habis lampu merah apa semua kan. Tu dia. Tak tahu lah nak buat macam mana. Terutama di kota Madinah, dia belajar di sana. Beliau memahami tauhid dari kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah, yang hadis. Perasaan beliau tersentak setelah menyaksikan apa yang terjadi di negerinya, Najd, dan negeri-negeri lainnya yang beliau kunjungi berupa kesyirikan. Orang buat syirik, khurafat dan bid'ah tadi kan. Syirik, dia sembah kubur, dia puja kubur, dia buat binaan di atas kubur, dia bubuh kain di atas kubur, kan? Dia bubuh bunga lah apalah atas kubur. Dulu tak ada lah bunga kristal macam Bukit Kera tu. Tak ada.
Demikian juga soal mengkultuskan kubur, mensucikan kubur, suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Dia mendengar banyak wanita di negerinya bertawasul dengan pokok kurma yang besar. Ni kan, ya nakhlu fakhlin uridu ziwaj qabla haulin. Wahai pokok kurma jantan, aku nak suami sebelum tahun ni, sebelum habis tahun ni. Kan, jodoh lambat. Nak minta nikah, minta laki ataupun isteri sebelum cukup tahun aku nak nikah dah. Pergi jumpa pokok kurma tu. Mereka berkata, tu dah baca tadi kan, di Hijaz ia melihat pengkultusan kuburan para sahabat. Orang duk puja kubur sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi, jadi ahlul bait, serta kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun orang duk puja juga. Kan? Hal yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah semata. Ni musim haji ni, kalau siapa pergi Mekah ni kan, tengok macam-macam orang hak tak mengaji lah, hak tak belajar ni kan, duk pergi Madinah tu, di kubur Nabi tu, macam-macam mereka duk buat. Kan? Jalan undang bodoh tu dah jalan undang, jalan Gustan. Dia jalan apa, kena hormat pun Nabi tadi kan, jalan itu bukan orang di belakang tu, belah habis orang belakang tu kan. Macam-macam. Dia bukan jalan pejam mata pula. Awak ustaz tengok, saya tengok, saya duduk tak ni, dia jalan apa, kau ni jalan undang, jalan elok lagi kan. Pejam mata, lepas tu tangan tok di dada macam ni. Dia buat macam tu, dengan serban di atas kepala tadi kan, dengan jubahnya. Tapi sebelah Indonesia tengok wajah tu, wajah ke arah Indonesia lah kan, wajah ke arah sebelah Nusantara ni, tapi bukan orang Malaysia lah, nampak tu, nampak wajah Indonesia kan. Allahu Akbar, macam-macam lah. Baik, di Madinah dia mendengar permohonan tolong, yakni permintaan tolong, istighasah kepada Rasulullah SAW. Orang minta tolong, ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, kami ni macam-macam dia minta pada Nabi itu. Ya Allah. Serta berdoa kepada selain Allah yang sungguh bertentangan dengan Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Al-Quran menegaskan, wala tad'u min dunillah, jangan kamu seru selain daripada Allah Ta'ala. Jangan seru selain daripada Allah Ta'ala. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka, apa yang tidak boleh memberi manfaat kepada engkau dan tidak boleh memberi mudarat kepada engkau. Fa in fa'alta, maka jika engkau buat, fa innaka idzan minaz zalimin, kalau engkau buat, jadilah engkau daripada orang-orang yang musyrikin, zalim. Itu dia. Zalim dalam ayat ini berarti syirik. Suatu kali Rasulullah SAW bersabda kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nabi cakap kan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyeru kaumnya kepada tauhid dan berdoa kepada Allah semata. Dia ajak orang tu lah, dia ajak orang kepada tauhid semata-mata. Minta hanya pada Allah saja, jangan minta kepada yang lain. Sebab dialah yang maha kuasa dan yang maha menciptakan, sedangkan selainnya adalah lemah dan tak kuasa menolak bahaya dari dirinya dan dari orang lain. Kan? Kita nak minta tolong kat dia, dia pun lapang apa kita juga, tak sarapan lagi. Apa main awal sangat dia kata, saya tak ada nak sarapan lagi ni. Kan? Maknanya dia tak boleh menolak kan mudarat daripada diri dia. Macam nak tolak mudarat daripada orang lain? Itu. Sedangkan selainnya adalah lemah dan tak kuasa menolak bahaya dari dirinya dan dari orang lain. Itu. Adapun mahabbah, yang cinta kepada orang-orang soleh, kan, adalah dengan mengikuti amal solehnya, tidak dengan menjadikan dia sebagai perantaraan antara manusia dengan Allah, dan juga tidak menjadikannya sebagai tempat memohon selain dari Allah. Kita sayang, cinta kepada orang soleh tadi bukan sebab dia tu boleh tunaikan hajat kita, itu maksud dia. Kemudian para penentangnya, siapa dia para penentang Muhammad bin Abdul Wahhab ni? Para penentang, para ahli bid'ah menentang keras dakwah tauhid yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tidak menghairankan sebab musuh-musuh tauhid telah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka merasa hairan terhadap dakwah tauhid. Mereka mengatakan, aj'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab.
Adakah dia nak jadikan Tuhan tu satu saja ke? Benda ni sangat pelik, tak masuk akal. Itu dia. Musuh-musuh Syekh memulai perbuatan kejinya dengan memerangi dan menyebar luaskan berita-berita bohong. Sampai hari ni dia pada tulis dalam internet tu macam-macam tuduhan. Tali barut British lah, apa lagi, anak derhaka lah, apa lagi, yang menjatuhkan kerajaan empire, kerajaan Osmaniyah lah, macam-macam dia bertuduh dah kan. Dia pun kata apa? Ni fakta-fakta. Fakta ambil mana fakta? Semua orang boleh kata, kan? Itu dia. Macam-macam dia bertuduh dia tadi. Daripada dulu dia warisi tuduhan itu sampai ke hari ini oleh musuh-musuh tauhid. Sampai hari ini duk ada. Dah bahkan mereka ni memegang jawatan-jawatan tinggi dalam kerajaan dengan tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan diri sendiri dan hawa nafsu mereka. Itu dia sampai hari ini. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di penjara. Siapa yang penjara dengan dia? Penghasut kepada pemerintah. Fitnah. Penjara. Kan? Syekh Albani kena penjara. Penjara yang sama dipenjarakan Ibn Taimiyah badannya. Kena sebab fitnah, dusta, pembohongan. Kan? Ada dia. Baik. Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuhnya dengan maksud agar dakwahnya terputus dan tidak berkelanjutan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan memberinya penolong sehingga dakwah tauhid tersebar luas di Hijaz dan di negara-negara Islam lainnya. Tersebar kan. Hatta saya ingat sampai ke Malaysia kan, kita baca sejarah kan, saya ingat Tok Janggut apa semua tu kan, apa nama Tok Bahaman apa semua tu yang memperjuangkan kemerdekaan daripada British kan. Saya ingat depa pun belajar di Mekah juga. Mat Kilau tak tahu yang ni tu Tok Janggut tu. Nah, bukan sebab saya ada janggut macam dah lah. Tapi saya dah baca kisah dia tu kan. Macam mana dia di Pasir Putih kan. Dia berjuang, apa nama, berjuang untuk menuntut kemerdekaan kan. Maksud dia tu saya ingat mungkin dia pun Salafi juga, wallahu taala alam. Dari situ wallahu alam, kita tak tahu. Kita baca sejarah. Nah, sejarah ni macam itulah kan, nama dia pun sejarah. Tak ada pun hadis, memang Allah taala dah jaga hadis tadi daripada apa nama pengubahan dan sebagainya. Itu sebab banyak cerita British ni kan, dia bukan di Malaysia sajalah, di merata tempat lah dia nah. Tu hatta di sana apa namanya, di Hijaz di sana tu macam tu juga. Dia bertuduh dia tali baru Inggeris. Tapi yang sebenarnya tali baru Inggeris dulu tu, kan? Yang duk tangkap, yang duk bunuh apa nama tu kan. Ini. Meskipun demikian hingga saat ini masih ada pula sebahagian orang yang menyebar luaskan berita-berita bohong. Ni depa ni tak takut kat Allah Taala, tak takut kat Tuhan. Kan dia buat fitnah. Misalnya mereka mengatakan dia, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah membuat mazhab yang kelima. Depa kata dia ni buat mazhab baru ni. Mazhab baru apa? Dia mazhab Hambali. Dia hanya mentajdidkan akidah tadi, memperbaharui akidah yang telah rosak tadi. Tu dia. Padahal dia adalah seorang penganut mazhab Hambali. Dan mereka mengatakan orang-orang Wahabi tidak mencintai Rasulullah SAW dan tidak berselawat atasnya. Mereka anti bacaan selawat. Dia berkata. Kan? Tu dia. Padahal kenyataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menulis kitab Mukhtasar Siratul Rasul, ringkasan sejarah Nabi SAW. Kitab ini bukti sejarah atas kecintaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Rasulullah SAW. Ini kita kata dia cinta kepada Nabi. Dibuat satu buku biodata kisah Nabi SAW. Itu. Mereka mengada-ngadakan berbagai cerita dusta tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kerenanya mereka bakal dihisap pada hari kiamat. Allahu Akbar. Berapa banyak pahala dia duk boleh lah. Yang buat pun dia berapa banyak pahala dia pun nak kena bagi dekat Syekh ni. Bila dah habis pahala tadi duk nganga lah. Nganga bukan nganga saja. Nganga tu terimalah dosa orang tubuh dekat dia kalau orang tu ada dosa. Sakit kepala lah jawapannya, bukan tekat kepala yang sakit. Kan? Habis sakit. Seandainya mereka mahu mempelajari kitab-kitab beliau dengan penuh kejujuran, nescaya mereka akan menemukan Al-Quran, hadis dan ucapan sahabat-sahabat Nabi SAW sebagai rujukannya. Seseorang yang dapat dipercaya memberitahukan kepada penulis bahawa ada salah seorang ulama
yang memperingatkan dalam pengajian-pengajiannya dari ajaran Wahabi. Ini bukan seorang, ini berlama-lama. Kan? Itu dia. Suatu hari, salah seorang dari hadirin memberinya sebuah kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum diberikan, ia hilangkan terlebih dahulu nama pengarangnya. Dia koyak muka depan ni. Nama Muhammad Abdul Wahab tak ada sini. Buku ni tak ada pengarang. Dia bagi kat Tok Guru ni. Tok Guru tu ambil baca, belek, selak. Wih, buku ni bagus ni. Bagus ni. Buku ni cerita pasal Quran, pasal hadis ni. Bagus ni. Dia tak tengok nama Muhammad Abdul Wahab tu. Kau tu koyak dah. Dia padam dah. Itu. Ulama itu membaca kitab tersebut dan amat kagum dengan kandungannya. Padahal dia cukup marah dekat puan-puan ni. Cukup marah. Setelah mengetahui siapa penulis buku yang dibaca, mulailah dia memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Lepas itulah barulah dia kata, rupanya aku silap lah sebelum ni. Aku pun duk ikut orang juga. Kan? Aku pun duk ikut orang juga. Dalam sebuah hadis disebutkan, habis tang tu. Tak ada nak habis dah. Tengok hadu mengangguk pun ramai dah, mata pun merah dah. Kan? Puasa tak larat kot. InsyaAllah. Jadi kita berhenti tahun ni lah. Kan? Itulah tadi soalan tu tengah berkenaan dengan hari Arafah tu kan. Puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah tu hadis tu lah. Dengan maknanya Nabi cerita hadis tentang kelebihan Al-Ashrul Awwal min Zulhijjah kan, 10 hari yang pertama dari Zulhijjah itu kan, afdalu ayyamis sanah kan, hari-hari setahun, hari-hari dalam tahun tu yang paling afdal 10 hari Arafah itulah kan. Maknanya dan Nabi kata ihtasibu 'ala Allah kan, aku menghitung harap pahala daripada Allah Taala siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah tu ayyukaffira sanatain, Allah Ta'ala kifaratkan 2 tahun lah maksudnya, setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Dan itulah dia permasalahan khilafiyah lah, masalah tentang tarikh dan hari itu kan. Sebab yang jadi kita kata pertikaian, perbahasan di antara ulama tentang puasa hari Sabtu lah. Sebab kita di Malaysia ni kan, matlak kita berlaku pada hari ni 1 Zulhijjah kan. Besok 1 Zulhijjah di sini, hari ni Saudi. Maknanya kenaan puasa hari Sabtu tu dah ada hadis tu yang Nabi larang tu kan. Nabi kita la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum, jangan kamu puasa pada hari Sabtu melainkan yang difardukan ke atas kamu. Kan? Jadi itulah maknanya adalah berbagai perbahasan. Ada yang kata ya, kalau kita kata macam Syekh Ibn Baz, Utsaimin rahimahullah taala kan, mana ada berkata hadis tu dhaif kan, dan dia berpegang pada hadis yang perempuan tu dia berpuasa pada hari Sabtu. Nabi tanya dia, kamu puasa tak semalam? Dia kata tak. Nak puasa tak besok? Tak. Nabi kata buka puasa. Jadi kesimpulan dia ambil di situ, dia berkata kalau puasa hari sebelumnya sehari ataupun selepasnya sehari, maka dibenarkan puasa pada hari Sabtu. Tapi ini menyanggahi dengan hadis tadi, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kita jelaslah bahawa dalam bab ilmu hadis ni, ulum hadis ni, yang kita panggil orang yang jadi sandaran rujukan kebanyakan ulama adalah Syekh Al-Albani lah kan, walaupun dia manusia tidak masum semua. Jadi di situ hadis Nabi kata macam itulah, la tasumu yawma sabt illa fi maftarada alaikum, jangan puasa pada hari itu melainkan apa yang difardukan ke atas kamu. Tapi maknanya al-amru fihi wus'ah, benda ni khilaf di kalangan ulama. Tidak perlu kita nak menyempitkan yang luas lah, tak perlu kita nak menyempitkan yang luas. Kalau orang puasa hari Sabtu, dia dengan hujah dan dalil dia, maknanya anta wa daliluka kan, orang ni dengan dalil dia. Cumanya sekarang ni masalah yang kedua pula ialah ikhtilaful matali', perselisihan di antara tempat waktu terbit anak bulan kan. Jadi masalah kita di Malaysia, pemerintah dia dah tengok anak bulan awal tahun lagi dah kan. Pemerintah kita dah tengok anak bulan awal tahun lagi dah, maknanya kita di bawah taklukan pemerintah kan, di bawah taklukan pemerintah. Sebab penetapan anak bulan ni, tarikh ni adalah di tangan pemerintah. Jadi dalam kalender kita maknanya besok adalah 1 Zulhijjah
jatuh pada hari Sabtu. So ikhtilaful i'tibar, bagaimana dia i'tibarkan dia apa nama ikhtilaful matala' ni. Maksudnya hadis, di antara hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis Quraib bin Maula Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maknanya rahimahullah, Quraib ni dia pergi ke Syam sebelum masuk Ramadan, sebelum Ramadan. Dihantar oleh Ummul Fadl Maimunah binti Harith radhiyallahu taala anha, dia hantar Quraib pergi ke Syam untuk menemui Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana Muawiyah waktu itu pemerintah lah, khalifah radhiyallahu taala anhu. Maimunah hantar Quraib kerana hajat yang tertentu. Maka Quraib bila sampai ke Syam, kan, jadi maknanya dia balik ke Madinah. Ibn Abbas tanya dia, kan, apa puasa hari apa? Kan, kami puasa hari Jumaat. Nampak anak bulan kan Jumaat? Aku nampak dan orang ramai nampak, dan Muawiyah pun nampak. Aku puasa, orang ramai puasa, Muawiyah pun puasa. Tapi kata Ibn Abbas, tapi kami di sini melihatnya pada hari Sabtu. Kami melihatnya pada hari Sabtu. Jadi maknanya itu hadis Muslim, ikhtilaf matalih, tempat terbit tadi kan. Yang maknanya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang fatwa ni, dia menjawab, dia kata, anta ma'a ahli baladika, engkau bersama dengan ahli negerimu, ikut kalender negerimu. Itu dia, itu fatwa ulama lah. Adapun jawapan-jawapan yang orang lain dia kata lah, dia kata yalah, wukuf hanya di Arafah saja. Di Malaysia mana ada wukuf, di Malaysia mana ada Arafah, kan? Benda ni kita kata benda ni benda fiqh yang kita panggil ada ikhtilaf padanya. Tidak perlu kita nak menyempitkan yang luas. Al-amru fihi wus'ah. Kalau orang puasa nak kata apa, dia dengan dalilnya benda ikhtilaf faham nas ataupun ikhtilaf tashih an-nas. Kita tidak memaksa orang nak ikut pandangan dan pendapat kita. Itu dia, itu maksud dia. Jadi maknanya cakap mana yang kita belajar, ke mana hati kita cenderung. Tapi kita kena ketahui lah, kita ni kalau biasa dengan ibadat, sesuatu ibadat yang kita buat dan kita memang nak buat, azam, tiba-tiba tak boleh buat dengan sebab terhalangnya, ada pahala Allah bagi kat kita. Ada ke? Ada pahala, kan? Ada pahala, ada hadis tentang tu. Kita ni kalau kita sakit ke, musafir ke mana, kita biasa dengan ibadat tu kan. Tapi oleh terhalang kerana suatu masalah kita tak dapat buat tadi, Allah akan kurniakan kepada kita juga pahala tadi. Allahu ghaniyyu, Allah maha kaya. Apa dia nak kisah, kan? Dia bagi kelebihan kurniaan dia kepada kita tadi, insya-Allah taala. Bila kita ada niat, kita ada azam, tiba-tiba terhalang, bukan sebab sengaja. Kalaulah di tangan kita mana perubahan apa nama tarikh-tarikh tu, nescaya kita akan tetapkan pada hari-hari tertentu, jatuh pada hari Arafah tadi kan. Kita nak puasa Arafah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Itu dah dia insya-Allah. Boleh kan? Ya. Baik, itu hadis umum ya. Syekh Ibn Utsaimin pun bagi fatwa macam tu tentang keumuman hadis tu. Nabi kata mal amalu afdalu minhu fi ayyamil ashr, atau kama qala Rasulullah, kan? Tidak ada amalan yang lebih afdal daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 terawal Zulhijjah. Qalu wal jihad fi sabilillah, qalu ya Rasulullah, dia kata Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad pada jalan Allah. Nabi kata wal jihad fi sabilillah illa an yakhruja rajulun, kan, binafsihi wa malihi, kecuali seorang lelaki yang keluar membawa harta bendanya pada hari itu, kan, dia keluar sedekahkan harta dia dan nyawa dia di jalan Allah Ta'ala, dan dia tak kembali dengan sesuatu pun daripada demikian itu. Dia keluar bawa harta dia berjihad ya Allah Ta'ala, dia pun mati, harta dia pun habis, barulah boleh sama dengan amalan, pahala amalan pada 10 Zulhijjah yang terawal lah, 1 sampai 9. Jadi kalau orang nak puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, kan, tafadhal beramal dengan keumuman hadis itu, kerana puasa adalah amalan soleh, sedekah amalan soleh, solat amalan soleh, kan, umum, beramal dengan umum
hadis itu. Itu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Yalah, maksudnya dia faham hadis tu. Rasulullah tak buat, tapi mana dia faham hadis sahabat-sahabat dah. Dia faham, macam Syekh Ibnu Utsaimin dia faham hadis tu, ya kan? Mal amalu tidak ada jenis, tidak ada amalan pun. Mana? Puasa termasuk amalan. Itulah. Tapi orang tanya, saya tak buat. Sebab jawapannya itulah tu, ya kan? Sebab tak diriwayatkan kepada kita bahawa Nabi SAW puasa daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Tapi kalau orang puasa, jangan kata apalah. Orang puasa 1 sampai 9, jangan kata jangan apa. Hang ni apa tak ikut Nabi dah. Al-amru fihi wus'ah. Kan? Ada kelonggaran. Jadi ulama tadi faham nas tu macam tu. Dalil dia. Kan? Jadi kalau orang nak puasa, betul puasa. Hang tak puasa, aku tak puasa sebab aku nak ikut ni. Kan? Nabi tak diriwayatkan daripada Nabi SAW satu pun bahawa riwayat pun bahawa Nabi puasa 1 sampai 9 semuanya. Kalau dia hatta di Arafah, Nabi ketika Nabi berhaji di Arafah tadi kan, orang tu berbalah, Nabi puasa tak puasa Arafah ni ya. Ummu Fadl Maimunah binti Haris radhiyallahu taala anha tadi, dia ambil mangkuk susu dia pergi hantar kat Nabi, suruh orang hantar. Nabi duduk atas apa nama tunggangan dia di hari Arafah tu kan, Nabi ambil, Nabi minum. Hilang masalah. Nabi tak puasa pada hari Arafah di Arafah. Padahal dalam hadis tu Nabi kata kifarat dosa 2 tahun tu. Setahun lepas dan setahun akan datang tu. Besar pahala dia. Puasa ni untuk orang yang selain daripada orang haji lah. Ya, itu hajatul wida' lah maksud dia. Tapi hadis Nabi cakap kita dah faham dah, sebab Nabi dah beritahu dah. Kan? Nabi beritahu. Itulah dia. Boleh faham tak? Siapa yang ada hajat, tafadhalu, sila. Ada soalan nak jawab. Ini hari Sabtu. Sana Arafah hari Jumaat. Jadi yang kita nak doa tu masa hari wukuf tu pada 9 Zulhijjah. Mana kalau ikut fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ikut di negara kita lah. Ikut negara kita. Maknanya puasa hari Sabtu ya. Hadis yang sahih dilarang. Kalau kita lah, kalau suami kita dia nak berkorban, dia seorang je lah. Dia nak buat korban kambing. Kambing ni kita buat, kita boleh untuk satu keluarga. Kalau lembu satu bahagian seorang lah. Kalau kambing, seorang suami buat, dia lah tak boleh potong kuku, tak boleh potong misai, tak boleh kan, potong janggut, tak boleh. Kuku pun kena tunggulah sampai hari kita sembelih korban kita tu, barulah kita potong kuku. Sejak 1 Zulhijjah, masuk 1 Zulhijjah tu, tu tak boleh lah kita nak potong misai, tak boleh lah potong rambut, potong kuku, tak boleh lah. Kena tahu lah. Kena tahu. Lagi satu nak bagi tahu dalam hadis, kalau nak ikut hadis lah, kena ikut sunnah. Kalau nak ikut sunnah, kita ni kena makan daripada korban kita walaupun sedikit, seketul daging kena makan. Habis tu kalau buat Cambodia tu macam ni lah, saya nasihatkan Cambodia tu buat sebagai sedekah tatawwu'. Kat sini kita buat satu bahagian kita, supaya kita boleh makan bahagian korban kita tadi. Yang belah Cambodia tu tak ada masalah, buat tatawu'an. Wa man tatawwa'a khairan. Nah, ya, dia hantar serunding pergi Kemboja. Kemboja dia hantar balik serunding. Boleh. Allah. Okay. Kita nak puasa Jumaat Sabtu tahun ni boleh. Kalau ikut pendapat yang satu lagi silakan. 2 hari lah tu isi. Maksudnya ikut pendapat yang satu lagi silakan. Kalau tanya pribadi itu saya ikut saya lah, ikut dalil kan. Saya tak lah, tak usah tak ada pahala nak buat dia. Allah Ta'ala yang nak bagi pahala. Itu dia. Habislah soalan. Yang soalan tadi? Puasa dalam 9 hari tu elok. Macam mana puasa dia?
Kalau nak puasa, kalau ikut fatwa Syekh Ibn Utsaimin tadi, puasa 1 sampai 9 Zulhijjah berturut-turut, silakan. Termasuk di antara amalan soleh. Nak puasa selang sehari, silakan. Nak puasa Isnin dan Khamis, silakan. Kan? Susah kata Nabi tak puasa 9 hari. Ya. Tak ada riwayat yang sebut bahawa Nabi puasa 1 sampai 9. Cumanya diambil daripada mafhum hadis tadi secara umum. Amalan soleh, mal amalu, tidak ada amalan pun pada hari yang mana yang lebih afdal pada 10 hari yang pertama Zulhijjah. Tidak ada, tak kisahlah amalan soleh. Apa dia amalan soleh? Umum. Faham mafhum daripada hadis itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kan? Boleh tak? Insya-Allah ta'ala. Itulah. Jadi maknanya kita bukan nak ikut ara' rijal, bukan nak ikut pendapat-pendapat tuk-tuk guru, tapi ikut yang mana lebih tepat dan dekat kepada dalil dalam perselisihan pendapat tadi kan. Insya-Allah taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.